pintu tak tutup kat pintu? Kan? Tengok. Ni. Tengok kan. Okey. Mula-mula. Alhamdulillah, sebentar tadi kita dah pun berbincang dengan panjang lebar tentang bahagian A dan bahagian B. Jadi seterusnya kita minta cikgu harap dengan perkongsian yang disampaikan oleh Cikgu Sobri dan Cikgu Rohaizah tadi dapat membantu anak-anak pelajar untuk membuat persiapan untuk menjawab peperiksaan nanti. Seterusnya, untuk tidak membuang masa, saya menjemput Cikgu Mahfuzah untuk menyampaikan pula bahagian yang tidak kurang pentingnya dalam sukatan semester 2 ini, iaitu bahagian C. Sebagai mukadimah, mungkin Cikgu Mahfuzah boleh huraikan dan kongsikan secara ringkas panduan-panduan untuk menulis karangan yang mantap. Silakan Cikgu Mahfuzah. Okey, terima kasih Cikgu Azira. Juga sebenarnya rakan seperjuangan Cikgu. Okey, setelah selesai bahagian A dan juga bahagian B, seperti mana yang telah dimaklumkan tadi, Cikgu akan menyentuh bahagian C, penulisan esei semester 2. Okey, bagi menjawab soalan Puan Moderator kita, Cikgu Siti Azira, jom kita lihat slide yang Cikgu sediakan. Okey, berdasarkan paparan, Cikgu rasa kita tak perlu panjang lebar berdasarkan slide ini. Sebab ciri-ciri esei pengadaan am semester 2 telah anak-anak pelajar semua maklum. Iaitu dari segi patah perkataan, 350 patah perkataan, tak lebih. Kemudian dari segi idea-idea utama, anak-anak pelajar perlu hanya mengemukakan 5 idea sahaja. Tidak kurang, tidak lebih. Dan berdasarkan soalan atas kertas 900/2, anak-anak pelajar dah tentu maklum telah pun dibekalkan dengan 2 soalan. Daripada 2 soalan tersebut, anak-anak pelajar cuma memilih 1 soalan sahaja yang pada anak-anak yakin untuk menjawab soalan tersebut. Dan dah tentu anak-anak pelajar dicadangkan hanya memperuntukkan 30 minit sahaja untuk menjawab soalan bahagian C. Okey, seterusnya soalan-soalan yang dikemukakan anak-anak pelajar telah terbiasa, iaitu berdasarkan tema-tema. Tema-tema tersebut berdasarkan ataupun terkandung dalam sukatan pelajaran semester 2. Dan lagi satu yang paling penting, iaitu anak-anak pelajar dah maklum bahawasanya bahagian C ini adalah bahagian diperuntukkan markah paling tinggi, iaitu 25 markah. Okey. Bagi menjawab soalan Cikgu Azira tadi. Okey, perkara pertama yang perlu kita amati itu dari segi kemahiran. Okey, kemahiran apa? Kemahiran memahami soalan. Dalam kemahiran memahami soalan, anak-anak pelajar perlulah mengenal pasti bentuk-bentuk soalan yang dikemukakan. Okey, apakah bentuk-bentuk soalan dimaksudkan? Kita akan tengok nanti. Kemudian, anak-anak pelajar perlu mengenal pasti isu soalan yang dikemukakan dalam soalan-soalan tersebut. Seterusnya, anak-anak pelajar perlulah mengesan fokus soalan. Okey, fokus soalan juga kita akan lihat nanti apa dimaksudkan dengan fokus soalan. Apabila mengetahui fokus soalan, dah tentu wujudnya kombinasi jawapan. Okey, slide yang seterusnya kita lihat. Okey, apakah dimaksudkan dengan bentuk soalan tadi? Okey, bentuk soalan yang pertama kita panggil ataupun dilabelkan sebagai bentuk soalan tertutup atau terikat. Apakah dimaksudkan dengan tertutup atau terikat? Iaitu dari segi kedudukan kata tugasnya. Kedudukan kata tugasnya berada di mana? Okey, berdasarkan soalan yang tertera di sini, jom kita lihat. Amalan membawa anak-anak kecil untuk turut sama berniaga sehingga larut malam merupakan suatu tindakan yang kurang bijak. Bincangkan kesan amalan ini terhadap anak-anak tersebut. Jadi, jelas kata tugasnya berada di tengah. Apabila kata tugasnya berada di tengah, bermaksud fokus soalannya direct, sangat jelas. Iaitu soalan ini mengkehendaki anak-anak pelajar membincangkan kesan amalan membawa anak-anak kecil berniaga sehingga larut malam ini terhadap anak-anak. Okey, dapat gambaran apakah dimaksudkan dengan bentuk soalan tertutup? Okey, seterusnya kita lihat bentuk soalan kategori yang kedua, iaitu bentuk soalan terbuka.
Okey, bentuk soalan terbuka berpandukan kepada soalan yang tertera. Pembinaan lebuh raya di negara ini telah membawa pelbagai kebaikan. Namun, terdapat keburukan yang wujud akibat pembinaannya. Bincangkan. Okey, soalan ini merupakan contoh soalan. Kedudukan kata tugasnya berada di akhir dan ayat sebelumnya hanya satu ayat. Jadi anak-anak pelajar perlu mengamati apakah kehendak soalan atau fokus soalan. Jadi jelas soalan ini mengkehendaki anak-anak pelajar mengemukakan kebaikan dan keburukan pembinaan lebuh raya di Malaysia. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Okey, kategori bentuk terbuka juga, tapi contoh soalan yang kedua. Okey, penghijrahan muda insan Malaysia yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang tinggi ke negara lain terus berlaku. Fenomena ini jika dibiarkan berterusan akan menjejaskan ekonomi negara. Bincangkan. Okey, anak-anak pelajar dapat membandingkan atau tidak dengan soalan sebelumnya dalam kategori yang sama iaitu kategori terbuka. Okey, dari segi kata tugas kedua soalan tadi kedudukannya berada di akhir. Cuma soalan yang kedua mempunyai dua ayat. Jadi anak-anak pelajar perlu memperhalusi ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Okey, berdasarkan soalan tersebut jelas isu soalannya iaitu penghijrahan moden insan Malaysia. Manakala fokus soalan iaitu sebab. Okey, sebab penghijrahan terus berlaku dan kesan negatif terhadap ekonomi. Apabila mempunyai dua kehendak soalan, jelas kombinasi jawapannya 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Ikut kemampuan anak pelajar lah nak memilih 2, 3 atau 3, 2. Okey, seterusnya anak pelajar merujuk kepada soalan yang dikemukakan oleh Puan Siti Azira tadi. Cikgu Azira tadi lebih familiar dengan panggilan Cikgu Azira. Okey, kita lihat contoh-contoh soalan berdasarkan bentuk-bentuk ataupun kombinasi jawapan. Okey, dalam penulisan esei, dalam soalan esei pengajian A, kamu telah pun terbiasa dengan bentuk-bentuk atau kombinasi jawapan yang wujud dalam esei pengajian A. Okey, bentuk yang pertama iaitu 5 tambah 0. Apakah yang dimaksudkan dengan 5 tambah 0? Okey, berdasarkan contoh soalan yang tertera, aktiviti sukan dapat menyuburkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Huraikan. Okey, seperti biasa, kedudukan kata tugasnya di mana? Okey, anak-anak pelajar perlu kesan, iaitu berada di akhir. Seterusnya diikuti dengan apakah isu soalan ini, iaitu perpaduan, dan apakah fokus soalan, kehendak soalan. Berdasarkan pernyataan tadi, fokus soalannya hanyalah satu. Apakah dimaksudkan dengan aktiviti sukan dapat menyuburkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum? Ya, iaitu anak-anak pelajar perlu mengemukakan 5 idea utama bagaimana aktiviti sukan dapat menyuburkan perpaduan. Apabila mempunyai fokus soalan hanya satu, sudah tentu kombinasi jawapannya 5 tambah 0. Okey, sesuai kita lihat contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua juga kombinasi jawapan 5 tambah 0 sebagai pengukuhan. Okey, contoh yang kedua sebagai pengukuhan soalan kategori 5 tambah 0. Okey, sistem pendidikan menjadi landasan yang paling berkesan untuk memperkukuh perpaduan antara kaum di negara ini. Huraikan. Okey, kedudukan kata tugasnya berada di akhir. Berdasarkan soalan tadi, pernyataan tadi, isunya iaitu perpaduan antara kaum. Okey, setelah diamati jelas hanya mempunyai fokus satu saja. Kehendak soalan salah satu kehendak soalan iaitu sistem pendidikan menjadi landasan paling berkesan untuk memperkukuh perpaduan. Pendek kata, anak-anak pelajar perlu menyenaraikan bagaimana atau kaedah atau cara sistem pendidikan mampu menjadi landasan yang paling berkesan untuk memperkukuhkan perpaduan. Okey, seterusnya kombinasi jawapan yang kedua. Bentuk kombinasi jawapan yang kedua. Okey, anak-anak pelajar kita dah terbiasa kan Cikgu Azira dengan kombinasi jawapan ini iaitu 2 tambah 3 atau 3
tambah 2. Maksudnya anak-anak pelajar boleh memilih yang mana-mana satulah. Okey, contoh kombinasi jawapan. Seterusnya terlihat kombinasi bentuk yang kedua. Kombinasi jawapan kategori 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Okey, cikgu rasa anak-anak pelajar termasuk anak-anak pelajar kita kan Cikgu Azira. Okey, dah pun terbiasa dengan kombinasi jawapan 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Okey, sebagai pengukuhan di akhir, beberapa hari lagi akan menghadapi peperiksaan, kita lihat semula sebagai pengukuhan kefahaman. Okey, berpandukan kepada soalan yang tertera. Okey, semangat kejiranan dalam masyarakat kini semakin longgar. Oleh itu, langkah untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan. Jelaskan. Okey, lihat di situ terdapatnya kedudukan kata tugasnya berada di akhir dan sebelumnya 2 ayat. Okey, setelah apa yang kita baca tadi, jelas isu yang dikemukakan iaitu tentang semangat kejiranan. Okey, manakala kehendak soalan, okey, sebab semangat kejiranan semakin longgar. Okey, berdasarkan kepada ayat yang pertama, kehendak soalannya, fokus soalannya iaitu sebab semangat kejiranan semakin longgar. Dan ayat yang kedua merujuk kepada anak-anak pelajar perlu mengemukakan langkah mengatasi semangat kejiranan yang dikatakan semakin longgar. Maka dah tentu kombinasi jawapannya 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Okey, begitu juga dengan soalan 2. Okey, kategori kombinasi jawapan. Okey, selain menjejas kategori kombinasi jawapan 3 tambah 2, okey, kita baca contoh soalan. Selain menjejaskan masa depan kanak-kanak, jenayah juana juga menimbulkan pelbagai kesan lain. Oleh itu, kerajaan perlu berusaha menanganinya. Bincangkan. Okey, berdasarkan pernyataan pertama, berdasarkan ayat yang kedua, anak-anak pelajar, kita nampak isunya iaitu jenayah juana. Bagaimana pula dengan kehendak soalan atau fokus soalan? Okey, soalan pertama anak-anak pelajar perlu amati dengan teliti disebabkan ayat pertama ini mempunyai kehendak soalan, namun demikian terdapatnya idea wajib iaitu menjejaskan masa depan kanak-kanak. Maka anak-anak pelajar hanya perlu mengemukakan atau memikirkan satu atau dua idea sahaja lagi merujuk kepada kesan. Dan seterusnya kehendak soalan kedua iaitu langkah. Dan langkah tersebut anak-anak pelajar perlu prihatin sebab langkah tersebut hanya merujuk kepada langkah oleh pihak kerajaan. Okey, jelas? Okey, tadi anak-anak pelajar dah dapat gambaran. Cikgu harap anak pelajar dah dapat gambaran hanya sebagai pengukuhan sahaja. Okey, seterusnya berdasarkan slide ini, anak-anak pelajar kita lihat. Lihat apakah kelemahan okey, sebahagian pelajar. Okey, kelemahan sebahagian pelajar dalam penulisan esei. Okey, Cikgu Azira, kita lihat kelemahan yang pertama, okey, iaitu gagal atau salah mengenal pasti isu, fokus dan kombinasi jawapan. Okey, anak-anak pelajar dah faham apa itu isu, apa itu fokus, apa itu kombinasi jawapan. Walaupun hanya tinggal beberapa hari lagi, anak-anak pelajar akan berperang dengan pena, namun demikian dikuatiri anak-anak pelajar menghadapi masalah iaitu gagal atau salah mengenal pasti isu, fokus dan kombinasi jawapan. Jadi berhati-hati. Okey, kelemahan yang kedua, ada di antara pelajar anak-anak soalan tidak dibaca sehingga habis. Okey, pendek kata ambil mudah, ambil ringan dan tidak faham istilah tertentu dalam soalan. Okey, pada bahagian ini anak-anak pelajar perlu berhati-hati kerana dalam soalan esei pengajian am mungkin terdapat konsep-konsep tertentu yang tidak difahami. Kenapa tidak faham? Disebabkan mungkin antara faktornya anak-anak pelajar kurang dari segi pembacaan tidak luas. Okey, contohnya mungkin konsep tanah bencah, konsep gelandangan dan sebagainya. Maka berhati-hati. Okey, selain itu dapat juga dikesan kelemahan pelajar yang lain iaitu gagal mengemukakan idea yang relevan dan tepat.
Okey, ini kelaziman yang berlaku. Pelajar-pelajar gagal memikirkan, mengemukakan idea yang relevan dan tepat berpandukan kepada kehendak soalan dan seterusnya. Huraian juga tidak menepati idea. Lazimnya huraian yang ditulis berulang-ulang sama-sama tidak bervariasi. Itu dimaksudkan dengan huraian tidak menepati idea. Okey, anak-anak pelajar dapat gambaran yang jelas antara kelemahan yang berlaku dalam penulisan esei. Maka dengan itu, cikgu cadangkan bagi mengatasi kelemahan-kelemahan tadi, okey, anak-anak pelajar dialu-alukan, digalakkan untuk membaca soalan beberapa kali. Okey, dia memilih dalam dua soalan tersebut, baca soalan beberapa kali. Kedua-duanya, bacalah berulang-ulang kali. Kemudian, baca kedua-dua soalan untuk membuat pilihan yang paling tepat. Hanya anak-anak pelajar sahaja maklum dan lebih tahu yang mana soalan pilihan yang paling tepat. Seterusnya, bacalah pernyataan demi pernyataan secara teliti. Dan disarankan anak-anak pelajar highlight, bulatkan, gariskan perkataan yang membantu anak-anak memahami fokus soalan. Dan ingat, satu soalan hanya ada satu isu saja. Tidak ada unsur-unsur kombinasi beberapa isu. Jadi mudah. Okey, hati-hati dengan fokus soalan secara tersurat dan tersirat. Okey, cikgu rasa anak-anak pelajar sudah dapat gambaran apakah dimaksudkan dengan fokus soalan secara tersurat dan tersirat. Okey, dan yang paling penting dah tentu, jangan cual. Jangan alpa. Okey. Okey, anak-anak pelajar, kita lihat seterusnya langkah memahami soalan. Okey, berdasarkan kelemahan-kelemahan tadi, berdasarkan cadangan-cadangan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tadi, kita perincikan langkah untuk memahami soalan. Kita lihat beberapa langkah. Kita mulakan dengan langkah yang pertama, iaitu apabila anak-anak pelajar sudah mendapat kata soalan dan ingin menjawab soalan bahagian C, anak-anak pelajar perlulah mengenal pasti kata tugas soalan. Lazimnya dalam penulisan esei, dalam soalan esei pengajian antara kata tugasnya iaitu bincangkan, huraikan, jelaskan, ulaskan dan terangkan. Berdasarkan kata-kata tugas ini, anak-anak pelajar biasa ada tentu perlu melihat di manakah kedudukan kata tugas tersebut. Dan bermaksud di sini bentuk soalan yang dikemukakan sama ada terbuka atau tertutup. Yang ketiga, anak-anak pelajar perlulah mengenal pasti, perlulah mengesan isu soalan yang dikemukakan dalam satu soalan yang anak-anak pelajar pilih. Dan seterusnya, setelah mengenal pasti isu soalan, anak-anak pelajar perlulah mengesan kehendak soalan atau fokus soalan. Adakah fokus soalan satu atau hanya satu atau dua fokus saja. Sebab dalam esei pengajian terdiri daripada satu atau dua fokus saja, maka terbentuklah kombinasi jawapan seperti 5 tambah 0, 1 tambah 4, 3 tambah 2 atau 2 tambah 3. Merujuk kepada soalan Cikgu Siti Azira nanti, kita teruskan dengan panduan menulis esei, memfokuskan tentang kemahiran menulis. Apakah dimaksudkan dengan kemahiran menulis? Bermaksud anak-anak pelajar perlu mahir. Perlu mengenal pasti ragam ataupun rupa paras esei pengajian Dalam sesebuah esei, khususnya esei pengajian dah tentulah didahului dengan menulis pendahuluan, kemudian diikuti dengan menulis idea, seterusnya idea tersebut perlulah dihuraikan dan akhir sekali mestilah ada penutup. Kita pergi ke mahiran yang pertama, iaitu panduan menulis pendahuluan. Dalam menulis pendahuluan esei pengajian maksimum 3 ayat sahaja. Dicadangkan anak-anak pelajar jangan menulis secara meleret-leret. Maksimum
3 ayat sahaja. Okey, maksimum 3 ayat tersebut apa panduannya? Ayat yang pertama, nyatakanlah isu soalan yang anak-anak pelajar pilih. Kemudian diikuti dengan ayat yang kedua, digalakkan juga anak-anak pelajar menyatakan definisi atau contoh bagi isu tadi. Dan seterusnya, ayat yang ketiga sangat digalakkan menyatakan kesemua fokus atau kehendak soalan. Bukan bermakna menyenaraikan idea-idea, hanya menyebut sama ada punca, kesan atau langkah berdasarkan soalan. Jadi jelas bagaimanakah penulisan pendahuluan. Okey, seterusnya kita pergi kepada panduan mengemukakan idea. Okey, berdasarkan langkah-langkah yang tertera, kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama iaitu idea memenuhi kehendak soalan. Bermaksud pastikan idea yang difikirkan, yang dikemukakan mesti memenuhi soalan nak apa. Kemudian diikuti dengan mengikut jawapan yang dikehendaki, bukan menyeleweng atau terbabas. Seterusnya digalakkan anak-anak pelajar membandingkan idea-idea agar tidak bertindih, berulang ataupun sama. Tapi dalam pengolahan yang berbeza, sebenarnya sama. Okey, seterusnya anak-anak pelajar disarankan mengemukakan idea dari aspek yang berbeza. Idea mesti bervariasi, mempunyai sudut pandangan yang berbeza supaya idea tersebut tidak kelihatan sama dan tentu akan mempengaruhi markah. Okey, langkah seterusnya digalakkan anak-anak pelajar isu soalan perlu ditulis pada ayat idea setiap perenggan. Okey, anak-anak pelajar nampak atau tidak pernyataan ini? Okey, nanti kita akan kongsikan contoh apakah yang dimaksudkan dengan langkah yang kelima. Okey, seterusnya yang keenam juga sama, ayat idea yang perlu baik. Ayat idea yang baik perlu ada isu soalan, fokus atau kehendak soalan, idea yang relevan. Okey, tunggu. Kita akan lihat contoh-contoh apakah yang dimaksudkan dengan langkah yang keenam. Dan pastikan memandangkan ini adalah esei, karangan. Pastikan ayat idea tersebut gramatis, mempunyai subjek dan predikat, tidak tergantung. Okey, seterusnya badan yang ketiga ataupun panduan penulisan yang ketiga iaitu penutup. Setelah ada pendahuluan, ada idea, huraian dan akhir sekali dan tentu anak-anak pelajar perlu menulis penutup. Okey, untuk esei pengajian am tidak sukar sebab penutupnya hanya melibatkan hanya 1 atau 2 ayat saja. Jadi mudahkan anak-anak pelajar dan penutup yang baik dicadangkan anak-anak pelajar merumuskan esei tadi, merumuskan isu atau kehendak soalan tadi dan dicadangkan juga anak-anak pelajar boleh mengemukakan cadangan atau harapan tapi berdasarkan kehendak soalan. Dan satu lagi untuk memudahkan anak-anak pelajar, okey, biasakanlah dengan istilah kesimpulannya. Dahulukan penutup tersebut dengan kosakata kesimpulannya dan seterusnya. Okey, anak-anak pelajar nampak gambaran dengan jelas? Okey. Okey, Cikgu harap sudah terjawab soalan Cikgu Azira tadi. Okey? Baiklah, Cikgu Mahfuzah, terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih Cikgu Mahfuzah kerana telah menyampaikan sebentar tadi maklumat yang sangat berguna. Jadi saya amat tertarik dengan perkongsian dan panduan yang Cikgu telah kongsikan. Dan di sini saya juga ingin menarik perhatian Cikgu mengenai masalah yang sering timbul dalam kalangan anak-anak pelajar kita kerana gagal mengemukakan idea-idea utama dengan tepat dan jitu. Seperti yang saya sedia maklum, Cikgu juga sering berkongsi panduan penulisan karangan di ruang channel YouTube Cikgu. Mungkin Cikgu boleh kongsikan juga panduan tersebut di ruangan ini agar dapat membantu anak-anak pelajar memberikan idea-idea utama yang tepat dan relevan agar karangan yang dihasilkan dapat memberikan markah yang sewajarnya. Mohon Cikgu Mahfuzah jelaskan. Okey. Terima kasih Cikgu Azira dengan soalan yang kedua tadi. Okey, Cikgu Azira, kita dah
biasa soalan tersebut anak-anak pelajar kita yang mengambil pengajian am sama ada semester 1, semester 2 atau semester 3 masih menghadapi masalah yang sama. Jadi cikgu harap dengan perkongsian ini sekurang-kurangnya dapat membantu kata sebagai petunjuk membina idea dan seterusnya huraian dengan baik. Okey, berpandukan kepada slide ini anak-anak pelajar, kita lihat langkah-langkah untuk mengemukakan idea bagi satu-satu soalan berdasarkan soalan-soalan tertentu. Okey, langkah yang pertama anak-anak pelajar dah tentulah kalau cikgu tak sebut pun anak pelajar sudah pun terbiasa, telah pun diasuh, dididik, dibimbing. Dah tentu dalam satu-satu soalan anak-anak pelajar perlu mengenal pasti kehendak atau fokus soalan bagi satu-satu soalan. Okey, setelah dapat mengenal pasti kehendak atau fokus soalan dalam satu-satu soalan, dah tentu untuk menjawab soalan tersebut, untuk menulis esei tersebut, untuk menulis esei bagi soalan tersebut, anak-anak pelajar perlu memikirkan atau pendek kata menyenaraikan idea-idea yang terlintas dalam fikiran anak-anak pelajar. Okey, seterusnya setelah menyenaraikan idea-idea yang terlintas sebanyak yang mungkin berpandukan kepada masa yang ada, pengagihan masa yang ada, anak-anak pelajar disarankan untuk mengkategorikan, mengklasifikasikan idea-idea yang disenaraikan. Okey, seterusnya setelah mengkategorikan idea-idea tersebut, anak-anak pelajar pilihlah idea yang paling menepati kehendak soalan. Okey, penilaian anak-anak pelajar sendiri. Seterusnya pastinya cikgu yakin anak-anak pelajar sudah terbiasa dengan formula 3S, iaitu senaraikan, susun dan sisih bagi mendapat idea yang terbaik. Okey, berdasarkan apa yang cikgu sebutkan tadi, slide sebelum ini, kita lihat dengan lebih baik, dengan lebih jelas, berpandukan kepada contoh soalan yang tertera. Okey, berdasarkan soalan ini, contoh kejadian banjir yang melanda di beberapa kawasan di Malaysia menyebabkan kesukaran kepada penduduk setempat. Jelaskan. Okey, seperti biasa anak-anak pelajar perlu mengamati apakah kehendak soalan. Okey, berdasarkan soalan ini dah tentu isunya iaitu banjir, kejadian banjir. Apakah fokus soalan? Iaitu kesukaran. Kesukaran apa anak-anak pelajar? Kesukaran kepada penduduk setempat apabila berlakunya banjir. Maka di sini kehendak soalannya cuma ada satu saja. Maka terbentuklah kombinasi jawapannya 5 tambah 0. Okey, jelas. Okey, seterusnya anak-anak pelajar seperti mana yang berdasarkan paparan, anak-anak pelajar akan menyenaraikan sebanyak mungkin kesukaran yang boleh berlaku kepada penduduk setempat. Kesukaran kepada penduduk setempat akibat daripada kejadian banjir. Mungkin anak-anak pelajar akan menyenaraikan kerosakan harta benda, elektrik terputus, tidak boleh bekerja, wabak penyakit, dan seterusnya gangguan telekomunikasi, jejas pertanian, menjejaskan kesihatan penduduk dan sebagainya. Okey, idea-idea ini banyak kan? Okey, seterusnya apabila banyak, anak-anak pelajar hanya perlu ambil 5. Tapi bagaimanakah untuk membentuk 5 idea tersebut? Iaitu dengan cara susun dan menjelaskan idea-idea tersebut. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Idea yang pertama, gangguan perkhidmatan. Bagaimanakah wujudnya idea gangguan perkhidmatan itu sebagai idea utama? Okey, disebabkan lihat balik apa yang disenaraikan sebelum ini, bekalan air bersih terjejas, gangguan telekomunikasi, elektrik terputus. Okey, ketika kesukaran tersebut yang disenaraikan tadi sebenarnya telah terangkum dalam gangguan perkhidmatan. Maka gangguan perkhidmatan merupakan idea utama dalam 3 pecahan tadi. Okey, jelas? Okey, kalau tak jelas, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, lihat jejas sektor pertanian, jejas perniagaan penduduk, kilang tidak beroperasi. Ketiga kesukaran ini, okey, sebenarnya telah pun terangkum dalam idea menjejaskan kegiatan
ekonomi. Pendek kata, diberi peringatan dan penegasan di sini, anak-anak pelajar perlulah membandingkan antara idea-idea pokok dengan idea-idea berbentuk huraian yang menyokong idea-idea pokok tadi. Okey, itulah tipsnya untuk ataupun menyebabkan idea tersebut relevan atau anak pelajar mampu mendapat skor yang terbaik. Okey, begitu juga dengan menjejaskan aktiviti harian penduduk. Okey, suka mendapat rawatan sesi persekolahan yang terjejas. Okey, semua ini merupakan idea-idea pokok. Okey, idea-idea dalam skop yang lebih luas atau besar. Begitu juga dengan kemusnahan harta benda, keselamatan penduduk terancam. Okey, anak-anak pelajar dapat gambaran dengan jelas antara idea dan juga huraian. Okey, seterusnya kita lihat teknik menulis idea dan huraian. Bagaimanakah anak-anak pelajar menulis idea dan huraian? Okey, dalam menulis idea, okey, inilah panduan-panduan yang boleh anak-anak pelajar aplikasikan dalam penulisan esei pengajian anak-anak. Okey, yang pertama, kemukakan idea dalam ayat pertama pada setiap perenggan. Okey, sangat digalakkan idea tadi, 7 idea, anak-anak pelajar hanya pilih 5 daripada 7 idea tadi. Dan idea-idea tersebut penulisannya iaitu berada pada ayat pertama di setiap perenggan. Seterusnya, idea mesti menjawab kehendak soalan. Idea tersebut, anak-anak pelajar mesti yakin menjawab kehendak soalan. Seterusnya, idea tersebut mestilah ditulis dengan ayat yang lengkap. Ada subjek, ada predikat. Dan isu dan kehendak soalan perlu dikemukakan dalam setiap perenggan idea. Jangan lupa isu dan kehendak soalan yang telah anak-anak pelajar kesan sebelumnya perlu juga dikemukakan dalam setiap perenggan idea. Idea seterusnya dihuraikan secara mendalam, jitu, padat, bukannya melebar, bukannya panjang lebar. Dan pastinya sesuai dengan standard tingkatan 6, huraian mestilah matang dan pelbagai atau bervariasi. Okey, jelas? Panduan menulis idea. Okey, inilah seperti mana cikgu janjikan sebelum ini, contoh perenggan lengkap. Kita lihat contoh perenggan lengkap. Okey, kita ambil satu idea tadi iaitu gangguan perkhidmatan. Okey, bagaimanakah idea tersebut anak-anak pelajar perlu olah dalam bentuk ayat, idea dan seterusnya huraian. Okey, berpandukan kepada ayat yang pertama. Okey, lihat ayat yang pertama. Kesukaran yang dialami penduduk setempat ketika banjir adalah berlakunya gangguan perkhidmatan. Merujuk kepada ayat pertama tersebut, okey, anak-anak pelajar nampak hijau. Hijau tersebut, cikgu highlightkan, kita kategorikan sebagai isu. Kita kategorikan sebagai kehendak soalan, fokus soalan. Manakala isunya iaitu banjir dan ideanya iaitu 1 daripada 5 tadi, anak-anak pelajar akan menulis tentang gangguan perkhidmatan. Jadi lengkap, okey, dan selamat anak-anak pelajar mampu mendapat markah yang terbaik pada markah untuk idea tersebut. Okey, seterusnya lihat contoh huraian. Bagaimanakah untuk menghuraikan idea tadi? Okey, kita lihat contoh huraian pertama. Bekalan elektrik akan terputus ketika banjir dan meninggalkan aktiviti harian penduduk. Seterusnya, gangguan telekomunikasi sering berlaku ketika banjir sehingga menjejaskan sistem perhubungan. Kemudian huraian ketiga, akhir sekali gangguan perkhidmatan bekalan air bersih turut dialami oleh penduduk setempat. Jadi, 3 huraian tersebut adalah bervariasi, adalah pelbagai, iaitu pecahan-pecahan daripada apa yang telah anak-anak pelajar senaraikan tadi, yang telah terangkum dalam kesukaran kategori gangguan perkhidmatan. Okey, nampak? Dan akhir sekali ayat yang terakhir, oleh itu gangguan perkhidmatan yang berlaku akan menyukarkan kehidupan penduduk. Pendek kata, ayat terakhir ini sebagai rumusan penegasan, bukannya sebagai ulangan. Biasanya anak pelajar akan mengulangi balik idea yang pertama pada ayat yang pertama. Elakkan, jangan sekali-kali kerana
sudah tentu berlakunya pembaziran masa dan juga dari segi patah perkataan. Okey. Ya, okey. Cikgu harap anak-anak pelajar jelas. Kita balik kepada Cikgu Siti Azira. Baiklah Cikgu Mahfuzah. Terima kasih Cikgu Mahfuzah atas kupasan yang mantap sebentar tadi. Diharapkan dengan tips-tips yang dikongsikan oleh Cikgu Mahfuzah mungkin sedikit sebanyak boleh membantu anak-anak pelajar lebih menguasai pada bahagian ini. Tidak dinafikan, kadang-kadang anak-anak pelajar terburu-buru menulis satu karangan tanpa membuat sebarang analisis kehendak soalan. Hal ini menyebabkan mereka gagal memahami kehendak soalan dengan tepat dan akhirnya karangan yang mereka hasilkan menyeleweng dan tersasar. Mungkin Cikgu Mahfuzah boleh kongsikan lagi panduan bagaimana nak mengenal pasti kehendak soalan dengan tepat. Silakan Cikgu Mahfuzah. Okey, soalan yang baik Cikgu Azira. InsyaAllah kita akan berkongsi berdasarkan soalan tadi. Okey, berpandukan kepada soalan yang diajukan oleh Cikgu Siti Azira tadi, kita lihat beberapa contoh soalan. Okey, lihat contoh yang pertama. Okey, berdasarkan slide. Okey, kita baca dahulu kehendak soalan. Okey, soalan yang tertera di sini iaitu membina bangsa Malaysia yang bersatu padu telah diletakkan sebagai cabaran pertama dalam wawasan 2020. Bagi mengukuhkan bangsa Malaysia yang bersatu padu, kerajaan telah memperkenalkan ideologi negara dan pelbagai dasar lain. Huraikan. Okey, jelas? Soalan ini Cikgu Siti Azira, isunya iaitu membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Okey, manakala fokusnya iaitu dasar-dasar untuk mengukuhkannya. Namun demikian dasar-dasar untuk mengukuhkannya, satu bonus untuk pelajar telah pun disertai dengan idea wajib iaitu ideologi negara. Maka anak-anak pelajar hanya perlu memikir 4 sahaja lagi dasar yang bertujuan untuk membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Maka kombinasi jawapan 1 tambah 4. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Okey, penguatkuasaan undang-undang bukan merupakan satu-satunya langkah untuk mencapai matlamat memelihara alam sekitar. Bincangkan. Okey, berdasarkan contoh soalan ini, kombinasi jawapannya juga 1 tambah 4. Okey, 1 tambah 4 sebab kosa kata atau frasa di situ, terdapat frasa di situ bukan merupakan satu-satunya kita boleh dijadikan sebagai satu panduan bahawa terdapatnya idea wajib iaitu penguatkuasaan undang-undang. Maka anak-anak pelajar hanya perlu memikir 4 lagi sahaja langkah-langkah yang lain. Okey, kita lihat contoh yang lain. Kegiatan memberikan pinjaman secara haram berlaku dengan berleluasa kerana kegiatan tersebut mendapat sambutan daripada orang ramai. Namun demikian, ramai peminjam menghadapi masalah kerana gagal menjelaskan pinjaman. Bincangkan. Okey, cikgu ambil soalan ini sebagai salah satu contoh kerana soalan ini berbalik kepada apa yang cikgu sebut tadi. Soalan ini kategori soalan tersirat. Okey, anak-anak pelajar perlu meneliti ayat yang pertama. Okey, apakah kehendak soalan ayat yang pertama? Okey, jelas di sini isunya iaitu kegiatan memberikan pinjaman wang secara haram. Biasanya anak pelajar kenali sebagai alun. Okey, fokus soalan sebab dapat sambutan dan masalah kerana gagal menjelaskan pinjaman. Okey, anak-anak pelajar, kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, cikgu ambil contoh ini memandangkan contoh soalan ini merupakan contoh soalan kategori yang kita boleh klasifikasikan soalan yang mungkin tidak menjadi perhatian anak-anak pelajar sebab isunya mungkin isu yang tak terjangka, tidak terfikir, iaitu amalan membawa anak-anak kecil turut sama berniaga sehingga larut malam. Lihat, ini salah satu contoh bermaksud leksi pengajian am merangkumi semua aspek, bukan isu-isu bersifat popular, bersifat mungkin sudah terbiasa sebagai soalan-soalan akan sebagai target soalan. Okey, seterusnya kita lihat sistem pendidikan menjadi landasan yang paling berkesan untuk memperkukuhkan perpaduan antara kaum di negara ini. Okey, lihat contoh soalan ini. Okey, kenapa cikgu pilih soalan ini? Kerana soalan ini
isunya itu perpaduan. Namun demikian soalan ini mengkehendaki anak-anak pelajar melihat hanya dari skop sistem pendidikan itu sendiri. Merujuk kepada bagaimanakah sistem pendidikan dapat mengukuhkan perpaduan. Kita lihat ragam soalan yang seterusnya. Industri penjagaan kesihatan menjadi satu daripada bidang yang diberikan keutamaan oleh kerajaan di bawah program PTE. Huraikan manfaat yang diperoleh masyarakat dan negara hasil daripada perkembangan industri ini. Lihat PTE merupakan program transformasi dan memang sangat dekat pada tahun STPM 2017. Jadi disarankan anak pelajar mengikuti perkembangan semasa yang berlaku untuk menjawab soalan dengan baik, dengan bernas. Soalan seterusnya, aktiviti sukan. Soalan seterusnya berkenaan dengan kestabilan politik. Kestabilan politik, segi cabaran dan juga kesan negatif. Soalan juga dalam semester 2 boleh bertanya tentang sains dan teknologi seperti teknologi hijau. Bagaimanakah teknologi hijau menjamin kelestarian ataupun pendek kata kebaikan teknologi hijau. Seterusnya pembinaan lebuh raya. Soalan boleh mengkehendaki anak-anak pelajar menyatakan kebaikan dan juga keburukan pembinaan lebuh raya. Bagaimanakah anak-anak pelajar perlu mentafsirkan bahawa kebaikan dan keburukan soalan ini seolah-olah bonus kepada anak pelajar kerana terdapatnya kata kunci atau kosakata yang sangat jelas iaitu kebaikan dan keburukan. Keburukan dan kebaikan pembinaan lebuh raya di negara kita. Seterusnya anak-anak pelajar lihat isu perpaduan. Berulang-ulang kali soalan berkenaan dengan perpaduan yang boleh diolah dalam pelbagai ragam, dalam pelbagai bentuk, boleh dihubungkan dengan pelbagai isu, sama ada aktiviti sukan, sama ada pendidikan dan sebagainya. Harap Cikgu Wazira sudah menjawab soalan tadi. Alhamdulillah Cikgu Mahfuzah. Terima kasih sekali lagi pada Cikgu Mahfuzah atas huraian yang begitu padat, panjang lebar dan sangat jelas. Baik, seterusnya saya ingin mengemukakan satu lagi soalan kepada Cikgu Mahfuzah. Memandangkan bahagian ini menyumbang markah yang banyak berbanding bahagian-bahagian yang lain, mungkin Cikgu Mahfuzah boleh berikan kupasan secara ringkas contoh-contoh soalan mengikut tema-tema esei semester 2. Silakan Cikgu. Betul Cikgu Azira. Merujuk pada soalan tadi dah tentu esei, soalan-soalan esei dalam pengajian khususnya semester 2 berpandukan kepada tema-tema dalam sukatan. Cikgu sebut sekali lagi antaranya iaitu ideologi negara, wawasan 2020, ekonomi, sosial budaya, prasarana, integrasi dan perpaduan serta ekologi. Kita lihat beberapa contoh soalan berdasarkan tema-tema tersebut. Contoh yang pertama iaitu berpandukan kepada tema ideologi negara. Soalan ini berbunyi, setiap warga negara Malaysia perlu berpegang teguh terhadap prinsip kesopanan dan kesusilaan. Maka pihak kerajaan telah berusaha menerapkan prinsip ini dalam kalangan rakyat. Bincangkan. Soalan ini merupakan soalan kategori rukun negara atau istilah lain ideologi negara. Cuma skopnya hanyalah dikhususkan kepada prinsip kesopanan dan kesusilaan. Berdasarkan contoh soalan ini, anak-anak pelajar olahan ataupun mengupas satu-satu soalan boleh saja diutarakan tentang mana-mana 5 prinsip. Salah satu contohnya di sini prinsip kesopanan dan kesusilaan. Ataupun mungkin soalan-soalan tersebut boleh diolah ataupun mengkehendaki secara umum. Contoh penghayatan kepentingan rukun negara dan sebagainya. Tema yang kedua. Kita lihat contoh tema yang kedua. Yang ini kita pergi slide yang seterusnya.
Ini anak pelajar sudah maklum. Okey, tema yang kedua tentang agama dan kepercayaan. Okey, contoh soalan berbunyi, perbezaan budaya merupakan salah satu faktor yang mencetuskan konflik agama dan kepercayaan di negara ini. Jelaskan. Okey, ini merupakan salah satu contoh soalan kategori agama dan kepercayaan. Okey, sebab faktor merujuk kepada faktor yang boleh menyebabkan konflik agama dan kepercayaan berlaku. Cuma dalam soalan ini, bonus untuk anak-anak pelajar telah pun disediakan idea wajib iaitu perbezaan budaya. Okey, seterusnya kita lihat salah satu contoh soalan kategori soalan tema ekonomi. Okey, dasar belilah barangan buatan Malaysia dilaksanakan untuk memantapkan ekonomi negara. Jelaskan usaha kerajaan untuk mencapai matlamat belilah barangan buatan Malaysia. Okey, ini kategori soalan ekonomi. Anak-anak pelajar telah pun belajar apakah itu dasar belilah barangan buatan Malaysia. Salah satu dasar yang telah pun anak-anak pelajar mendapat pendedahan. Jadi, bila ada maklumat yang lengkap, anak-anak pelajar mampu menjawab soalan ini dengan baik. Malah soalan ini jelas kerana kata tugasnya berada di tengah, iaitu hanya mengkehendaki anak-anak pelajar mengemukakan usaha dan usaha tersebut hanya oleh kerajaan. Okey, contoh berikutnya kita cikgu bagi contoh, kemukakan contoh dari segi tema politik. Okey, walaupun pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan untuk mengatasi salah guna kuasa dalam agensi penguatkuasaan, namun usaha ini berhadapan dengan pelbagai cabaran. Okey, salah satu contoh bermaksud dalam penulisan esei pengajian am, soalan ini yang boleh dikemukakan iaitu tentang aspek politik. Okey, soalan esei pengajian am juga boleh menyentuh tentang tema prasarana. Okey, contoh soalan, lihat. Kewujudan bandar baharu memberi banyak manfaat kepada penduduk setempat, namun mendatangkan implikasi negatif sekiranya tidak ditangani dengan berhemah. Bincangkan. Okey, cikgu rasa sekiranya soalan ini merupakan soalan yang sudah biasa jawab, anak-anak pelajar akan menjawab dengan baik sebabkan situasi ini situasi yang mungkin dalam lingkungan kehidupan harian anak pelajar, iaitu kewujudan bandar baharu, baik dan buruk kewujudan bandar baharu. Okey, seterusnya sosial dan budaya. Soalan juga boleh mengemukakan soalan tentang tema sosial dan budaya. Contoh soalan iaitu pelbagai cabaran dihadapi oleh industri batik Malaysia dan tidak mustahil industri ini akan semakin suram jika tiada usaha yang lebih giat dijalankan untuk mengembalikan kegemilangannya sebagai fabrik warisan negara. Huraikan. Okey, jelas soalan ini isunya iaitu industri batik Malaysia dan anak-anak pelajar perlu mengemukakan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh industri tersebut dan usaha yang boleh dilakukan. Okey, maka dengan itu anak-anak pelajar. Okey, minta maaf, okey, ada kesilapan teknikal. Kita lihat contoh dari segi tema ekologi. Okey, contoh soalan tema ekologi seperti boleh berbunyi aktiviti pertanian di kawasan tanah tinggi membawa pelbagai kesan kepada kehidupan. Okey, nampak? Boleh memfokuskan. Okey, tema ekologi boleh, skopnya boleh dikecilkan hanya fokus kepada aktiviti pertanian. Cuma anak-anak pelajar perlu berhati-hati dengan soalan ini kerana mengkhususkan tentang ataupun hanya skopnya di kawasan tanah tinggi. Pastikan penggunaan frasa kawasan tanah tinggi lengkap dalam penulisan anak-anak pelajar supaya isi tersebut ataupun esei tersebut tidak dianggap terbabas atau menyeleweng. Okey, ekologi juga boleh ditanya tentang pelancongan. Seterusnya kita lihat tema kategori sains dan teknologi. Okey, contoh soalan. Malaysia mengambil langkah untuk mengaplikasikan sains dan teknologi bagi meningkatkan mutu sukan negara. Jelaskan. Okey, soalan ini kategori sains dan teknologi. Bermaksudnya di sini sukan.
Okey, sukan boleh ditanya, boleh dihubung kaitkan dalam pelbagai bentuk. Kalau tadi kita jumpa sukan dikaitkan dengan perpaduan, tetapi di sini sukan dikaitkan dengan sains dan teknologi. Dan inilah bentuk atau rupa paras soalan kategori sains dan teknologi. Okey. Revolusi Industri 4.0 juga boleh dijadikan sebagai salah satu soalan kategori tema sains dan teknologi. Seterusnya, tema integrasi dan perpaduan, iaitu tema yang paling popular. Okey, yang sering ditanya dalam soalan. Contohnya berbunyi, pembinaan negara bangsa merupakan matlamat utama sesebuah negara. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai kekangan dalam usaha pembinaan negara bangsa. Jelaskan. Okey, berpandukan kepada soalan ini, kombinasi jawapan jelas 5+0 walaupun mempunyai 2 ayat sebab fokusnya iaitu hanya kekangan sahaja. Okey, yang terakhir kita lihat contoh soalan kategori tema wawasan 2020. Okey, contoh soalan berbunyi, cabaran keempat dalam wawasan 2020 mewujudkan sebuah masyarakat yang bermoral dan beretika. Bincangkan usaha-usaha yang dijalankan oleh negara dalam melahirkan generasi muda yang akan mewarisi kepimpinan masa depan. Okey, jelas dalam soalan ini salah satu contoh soalan kategori wawasan 2020 dan anak-anak pelajar telah pun belajar dalam wawasan 2020 mempunyai 9 cabaran. Dalam 9 cabaran tersebut anak pelajar boleh menemui pelbagai bentuk soalan sama ada menyentuh tentang cabaran keempat, cabaran pertama, cabaran ke-9, cabaran ke-7 dan sebagainya. Yang penting anak-anak pelajar bersedia untuk menjawab apa jua soalan yang dikemukakan. Okey, ini juga contoh soalan kategori wawasan 2020 berkait dengan isu perpaduan. Okey, cikgu harap anak-anak pelajar mendapat sesuatu yang bermanfaat hasil daripada perkongsian cikgu dan menjawab semua soalan-soalan yang diajukan oleh cikgu kita, Cikgu Siti Azira. Cikgu kembalikan kepada Cikgu Siti Azira selaku moderator kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, dengan kupasan soalan-soalan mengikut tema-tema esei tadi, jadi demikianlah bual bicara kita bersama-sama dengan Cikgu Mahfuzah selaku panel ketiga kita. Cikgu berharap dengan perkongsian yang telah disampaikan oleh Cikgu Mahfuzah sebentar tadi dapat memberi banyak maklumat dan juga panduan terutama kepada anak-anak pelajar yang akan menjawab soalan karangan dalam peperiksaan yang bakal pelajar tempuh tidak lama lagi. Jadi di situ cikgu doakan juga agar anak-anak pelajar lebih bersemangat dan dapat menggunakan segala ilmu yang dikongsikan dengan penuh bermanfaat. Sekian.